Every icon yang ada kat sini ada masalah lah. Bila dia guna icon dengan drop shadow tu, memang macam kita bincang dalam design tu ni, benda tu akan cheapen the look. Saya rasa no harm pun kalau dia pakai background putih. Kenapa dia perlu buat frame besar-besar tu? Rugi je lah. Betul. Tapi spacing lah, I think critical about design ni ialah spacing. Dia kena improve on spacing lah. Designer ni dia kena smart juga. Macam mana dia nak menyusun benda tu. Whatever lah klien bagi kat kita, kita kena pandai susun. Betul. Parti-parti politik ni dia keluarkan design-design dia untuk memancing undi kan. Tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia, kita perlu turun mengundi. Kita sebagai designer, tanggungjawab kita Berani ya. mengomen. Tolonglah kita buang kepartian tu, kita fokus design tu. Ada masa itu kita tak bincang lah. Itu political. Bincang technical design. Every icon yang ada kat sini ada masalah lah. Bila dia guna icon dengan drop shadow tu, memang macam kita bincang dalam design tu ni, benda tu akan cheapen the look lah. Kali imbas tengok, kita tak tahu gambar apa pun sebenarnya. Kot lah kata gambar tak jelas, tapi tag boleh baca, tak boleh baca sangat pun. Kenapa dia perlu buat frame besar-besar tu? Rugi lah. Betul. Dia easily 20%. Dia ambil benda tu, patut dia maximizekan dia punya content tu lah. Ni pelis ke? Make sense lah kenapa dia guna biru kuning. Tapi combination warna biru kuning dia tu menjadi penggunaan gambar dia serasi, grid dia punya alignment apa semua tu mungkin can be better. Tapi kalau tengok dia susun info kat bawah tu, pada saya kemas, cantik. Banyak kan komen sebelum kita dapat design ni hanya mengikut apa yang klien minta. Saya setuju, tapi at the same time designer ni dia kena smart juga. Macam mana dia nak menyusun benda tu. Whatever lah klien bagi kat kita, kita kena pandai susun. Dia guna logo Madani tu, faham lah kan kerajaan sekarang. Kali baca macam Bona Kedah bersama boleh, Bana Kedah sana boleh, sebab dia kalau dia nak letak I tu bina. Tapi dia mengconfusekan lah. Saya rasa zaman-zaman saya awal-awal nak belajar tu, memang saya suka nak buat macam tu. Bagi saya macam fancy sikit kot. Tapi memang bila saya belajar, pengalaman semua, memang benda tu doesn't work lah. Memang style. Kalau icon tu very bentuk betul, then we can use it. Glow ni paling dahsyat pernah saya tengok lah. Sebenarnya poster ni saya rasa konsep dia boleh dipuji. Cuma kena improve beberapa benda sikit. Understandably lah, sebab dia nak create contrast. So dia guna drop shadow semua. Banyak designer kena resist untuk letakkan apa-apa blending option. Cuba keep it as simple as possible. Undilah tu pun dari segi hierarchy, maksudnya flow of text pun nanti jadi tok undilah jalal, seolah-olah macam tu. Betul. Kan. And warna biru pekat pula. And dia punya baju pun warna biru. Pelbagai yang font dia lah, I think dia tak konsisten sangat. Yes. Plus font tu kadang-kadang mungkin dia tarik-tarik sikit, so ada yang regular, ada yang macam benda tu pun akan affect pada visual appearance. Critical about design ni ialah spacing. Dia kena improve on spacing. Saya rasa kebaikan poster ni, penggunaan colour dia bagi saya agak kemas lah. Kerana BS pun dia nak biru, dia ada permainan colour dengan kuning tu. Dia nak highlightkan benda tu, so biru kuning dia naikkan kuning sikit. Dan of course kita tahu sekarang ni dia berpaduan merah, dia ada permainan dengan merah-merah sikit. Ada satu poster yang terkomen tu biru saja, merah tak ada pun. Betul. So yang ada satu tu biru kuning pula, tak ada merah. Tak ada merah sangat. Visually dia tak konsisten pada benda tu lah. Dia jangan terlalu rapat. Dia kena bagi margin antara line merah dengan tu pun. Bagi spacing tu nampak simple, tapi it matters a lot lah. Man, rating untuk Barisan Nasional, personally kalau saya tengok per 10 5 lah untuk BN. Mungkin kalau tahun depan tak improve, mungkin jatuh lagi 4 lah. Tak tahulah, bila kali ni PRN ni nampak macam something off. Macam tak well prepare ke, tak jaga dari segi design tu lah. Mungkin dia tak sempat nak urus macam mana penyelarasan dia dengan BN sebagainya ke mungkin. Tapi I think nampak something off sikit. Betul. One thing yang kita boleh notice pada poster ni ialah over saturation pada bibir gambar-gambar tu. Actually lelaki jangan over saturation tu supaya tak nampak macam pakai lipstick. Kita cakap lah, logo tu tak apa kena kan. Bona, Bina, Bana pun ada. So tak kenalah benda tu. Warna kuning Kedah tu, teks Kedah tu pun kuning yang lain, warna kuning dekat tepi. Kalau kita kisah dari sudut art direction tu, benda tu matters. Kalau betul-betul dapat zoom sikit, dia punya crop image dia, yang cara dia crop gambar tu, dia agak tak kemas sikit bahagian rambut tu. Ada nampak glow putih kat situ kan. Tapi again saya tengok kan, kurang kemas dari segi finishing untuk image tu. Bagi saya ni agak smart lah. Tengok position dia, tengok dia punya even pemilihan colour, pemilihan image. Saya setuju. Saya rasa memang betul kemas, mencapai kualiti design yang patutnya. Ni saya rasa the best example untuk this type of poster. Jadual calon ni kemas. Tengok gambar yang digunakan, menyantuni, jumpa dengan rakyat. Mesej gambar tu sendiri adalah satu mesej. Maksudnya kena invest pada gambar tu selain pada design lah. Kan, kenapa saya rasa ni lebih refreshing daripada sebelum ni. Kalau kita tengok gambar untuk poster jadual juga, dia guna gambar yang sama untuk
untuk dia undi, gambar sama untuk calon. Saya perasan lah, maksudnya yang angkat tangan ke yang apa, kurang menarik lah. Maksudnya orang dah selalu tengok benda tu. Gambar dekat jalan raya kat itu, gambar flyer jadual kat situ, poster media pun gambar yang sama. Dia tak faham dia Kedah tu cover siapa tu. Gambar siapa-siapa yang pakai baju putih kat tepi tu, dia jadi tak ada nilai. Kalau macam ni, baik dia crop terus daripada gambar Mak Sabu sampai Zahid, biar besar berterus kan. Bendera Kedah tu tak perlu besar untuk, cukup sekadar simple kotak. Orang tahu dia adalah untuk Kedah. Copywriting ni kita kena puji. Maksudnya team dalam team tu mungkin copywriting dia keluarkan, tapi execution of design tu macam kita cakap tadi could be better lah. Kita nampak gambar PM Max kita ni dengan spek mata dia pun dia tak crop proper. So, untuk parti politik kena buat betul-betul lah. Apa-apa yang kita keluarkan tu kena double check, proofread dan sebagainya, dan kena make sure benda tu mendapati lah kan. Proofread ni pun satu benda yang masalah sebenarnya dalam bahagian kempen, sebab bila orang tak buat proofread memang akan banyak salah. Dia susah nak kontrol sebab benda berlaku setiap negeri ada dia punya design ke apa. Tapi itulah, kalau benda tu satu branding yang strong, sepatutnya designer mana-mana buat pun dia akan nampak seolah macam dia dapat design yang sama. Setiap poster, setiap keluaran tu kena ada dia punya design, punya branding dan juga guideline lah. Okay, rating untuk Pakatan Harapan ni man. PH kita boleh bagi 6 lah. Lebih sikit lah. Lebih sikit lah. Dia better than BN lah dari segi design lah, dari segi design. I think sebelum ni okay, tapi saya tak tahulah bila kali ni PRN ni nampak macam something off. Macam tak well prepare ke, tak jaga dari segi tak jaga dari segi design tu lah. Mungkin dia tak sempat nak urus macam mana penyelarasan dia dengan BN sebagainya ke mungkin, tapi I think nampak something off sikit. Betul. Okay. Compare dengan dia punya lawan dia, ni agak kemas lah. Dia punya penyusunan tu jelas, muka clear. Pas memang pada saya nampak berevolusi lah. PH ke ataupun PN ke apa ke, sepatutnya dia ada satu pemilihan font yang khusus, yang spesifik, dan dia selaras pada semua bahan-bahan dia lah. Yang boleh dipuji ialah gambar di atas lah. Gambar tu nampak okay, very nice. Macam dia orang remove background daripada image ni kan. Inilah contoh clean. Betul. Atur cara dengan peringatan. Kenapa dia nak kena buat satu dan satu mendatang? Kalau ambil pembaris, ukur daripada atur cara sampai hujung tu, bleed dia, ambil ujung peringatan kat uduk tu, K tu sampai bleed tu, confirm tak sama. Menunjukkan benda tu adalah tidak balance lah. 4 5 type of font dalam satu poster. Nak gunakan font yang lebih ni, that is breaking the rule lah. Contoh saya boleh kata penggunaan drop shadow yang okay. Sebab dia punya background pun dah agak gelap-gelap. Kenalah. Betul. Kalau putih, saya tengok beberapa design, antara saya rasa ikon logo yang cantik ialah penggunaan logo Perikatan Nasional tu dengan negeri tu saya rasa PN implement quite nicely lah. Cuma bawah tu yang pakat pertahan tu, outline tu can be better lah. Kalau saya akan guna kotak terus. Betul. So saya sama ni kemas dan dia berani guna font lain sikit lah kat atas. Tahu tak font apa? Biasa designer dia akan tahu. Saya tak tahu. Font tu nama dia Balu. Saya junior bang. Dia konsisten juga. Kalau tengok negeri lain, ni Kedah. Saya tak tahu kenapa warna biru dekat kotak gambar tu. Sepatutnya boleh warna hijau Kedah lah kot. Dia ada centralization lah tim dia. Nampak beberapa negeri pun nampak okay, ada centralization. Betul. This is good design. Very good lah. Gambar yang cantik. Just buang social media icon. Dia orang dah letak logo PN dekat atas dengan dia punya slogan dia. Bawah tu dah redundant dan tak perlu lah. Dari segi posting dia, kalau perasan background yang dia gunakan putih dan ada line tu konsisten untuk setiap tu. Betul. Itu saya puji. Dia dah pakai sans serif, tiba-tiba dia pakai serif pula dekat details tu. Untuk title okay. Serif. In fact dia akan bagi image yang prestige, yang gah, teks yang panjang-panjang. Dia tak berapa bagus. Dia readability dia akan nampak macam lebih serabut. Tengok one thing dia did good ialah spacing, margin. Dia bagi benda tu. Itu matters a lot. Rating untuk Perikatan Nasional, saya bagi 8 lah. Betul. Saya rasa 8 cukup dan memadai untuk keseluruhan branding. Saya rasa PN memang nampak dari segi rating saya bagi markah tinggi. Secara umum design untuk kempen-kempen politik kita sekarang ni masih lagi belum betul-betul mencapai satu benda yang revolutionary. Betul. Kalau kita compare yang luar negara apa semua, jauh. Saya pergi ke Korea bawah ni pun saya tengok cara dia guna berbeza. So PN ni pada saya bagus, boleh dipuji, tapi you have to be better. Belum revolutionary lagi. Betul. Sebenarnya banyak designer yang hebat kat Malaysia ni. Saya yakin, saya jumpa banyak yang hebat. Kadang-kadang isu design ni banyakkannya orang tak nak dengar cakap designer. Bos, klien apa